Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati tuan-tuan atau sahabat-sahabat saya yang sedang menonton secara live, di mana saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana saya menjalankan projek menulis Al-Quran secara sukarela untuk koleksi simpanan saya, dan jika ada yang lebih maka saya akan derma kepada ataupun hadiahkan kepada institusi agama seperti sekolah pondok, museum dan sebagainya. Jadi pada malam ini iaitu 8 hari bulan 2021, mari kita bersama-sama melihat bagaimana saya meneruskan aktiviti menulis Al-Quran ini secara live, iaitu menunjukkan bagaimana permulaan dan kesudahan menulis Al-Quran sebagai latihan untuk tuan-tuan juga selain pada saya sendiri. Pada malam ini kita melihat ini Quran sebenar, iaitu ceraian Quran, ayat Quran, iaitu surah Maidah. Kita akan menyambung ayat yang telah saya tinggalkan, tidak habis saya tulis, iaitu pada ayat 67, di mana saya telah berhenti di ayat yang berbunyi kasiran min anhum. Jadi 67 di sini ya. Saya tunjuk dengan tangan ya. Kasiran min anhum ma unzila. Saya berhenti di sini ya. Jadi saya bila menulis ini kadang-kadang saya terpaksa menggerakkan canvas ini. Ini untuk makluman tuan-tuan ya. Apa yang saya tulis ini adalah bukan kertas, ini adalah canvas, iaitu canvas lukisan kain yang disalut dengan dry emulsion, dan dia kuat dan tidak mudah koyak, dan ukurannya adalah lebar ini 3 kaki, tapi panjang ini adalah 4 kaki. Keping ini boleh memuatkan muka surat Quran yang asal ni. Atas keping ni kita boleh menulis 6 muka surat bersamaan dengan satu muka surat canvas Quran yang saya tulis ni. Jadi canvas Quran ni memang besar. Nanti saya akan tunjukkan saiz-saiz berapa besarkah Quran yang saya tulis ini. Jadi semasa melihat kadang-kadang membuat kesilapan, tapi saya boleh memadamnya dengan menggunakan urusan pisau ni, sebab permukaan ini adalah permukaan cat yang kita boleh kikis, tidak perlu menggunakan eraser atau rubber. Jadi tidak meninggalkan masa lagi, mari kita saya tunjukkan bagaimana saya meneruskan tulisan ini secara freehand, live, kerana saya telah berlatih sekian lama. Jadi kalau tuan-tuan nak menulis seperti mana saya buat, insya-Allah semua orang boleh menulis seperti ini, dengan syarat kita hendaklah berlatih berkali-kali membentuk huruf-huruf tersebut. Jadi kita berada sekarang pada ayat 67 ini ya, yang saya tulis itu ma unzila ilaika. Perhatian kepada tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin menulis Al-Quran seperti saya menulis ini, di samping menulis kita perlu membaca ayat tersebut. Sebab apa? Ini bertujuan untuk mengelakkan supaya daripada kita melakukan kesilapan, sama ada kita tertinggal ayat tersebut atau huruf tersebut, ataupun kita menulis berulang kali ke atas, sebab ada ayat Quran itu tulisannya hampir serupa, hanya antara satu huruf dengan satu huruf atau satu baris dengan satu baris. Jadi itu adalah peringatan supaya, kerana saya sendiri telah pun melakukan beberapa kali kesilapan. Jadi Allah yang baik, terbaik, di mana semasa kita menulis hendaklah kita baca. Contohnya sekarang ni, tengok saya pegang ni tulisan ni, ma unzila, saya menyebutnya, baca ayat Quran ni, ma unzila ilaika min rabbika tu'yanan wa kufra.
Jadi unzila ilaika, alif hamzah bawah, tanda dia kena lam, kita tarik ya, dari perlahan ya, titik ya, kena tertarik kaf, min rabbika, min rabbika. Kita semasa menulis Al-Quran ni, kita tak perlu berkopa-kopa, melakukan kerja dengan cepat. Kita perlulah perlahan, berhati-hati supaya mengelakkan berlaku kesilapan. Kerana kita kalau dalam bahasa Inggerisnya we are trying to avoid more mistake. We reduce the percentage of mistake to the very minimal. Jadi kita mengurangkan jarak kesilapan itu kepada jarak yang paling kecil. Mungkin 2% atau 3%, bukannya 50% atau 80%. Jadi jika saya terpaksa ulang dia, ma unzila ilaika min rabbika tu'yana wa kufra. Jadi untuk perhatian tuan-tuan, masa kita menulis Quran ni, kita telah melakukan dua perbuatan sunnah. Pertama, kita membaca Al-Quran. Keduanya, kita menulis Al-Quran. Jadi pahala, kita mendapat dua pahala. Satu, pahala membaca dengan betul, dan keduanya pahala menulis Al-Quran. Jadi kita berharap usaha yang kita buat ini adalah usaha yang terbaik, sebab kebanyakan orang membaca Al-Quran, mereka mendapat pahala membaca Al-Quran, tapi tidak dapat pahala menulis Al-Quran. Jadi di sini kelebihannya, kita dapat pahala menulis Al-Quran. Rabbika tu'ya, sebab kawasan itu terlalu sempit, jadi saya sambungkan tu'ya nau wa kufra. Nau di atas nau sambung wa kufra. Wa kufra di sini ya. Di atas kanvas ni saya tidak menulis sebarang garisan, kerana apabila anda telah mahir, atau saya sendiri telah mahir kerana telah berulang-ulang kali berlatih, maka kedudukan mata atau penglihatan mata kita dengan tangan kita telah begitu intim untuk menilai jarak-jarak yang sepatut kita letak pena, mata pena itu untuk menulis tersebut. Jadi kita adakah garisan yang kita buat tidak selari, ya? Jadi hati-hati letak, dia terletak dua garisan macam ni, antara dua ni ya. Lepas tu tu'yana wa kufra fala ta'sa, fala mata pen yang saya tulis ini adalah pen yang dibuat di Kelang khusus kaligrafi. Kalau tuan-tuan mata pena ni, pen ini dia telah dipotong
bukannya tegak, dia selanting, mana dia dalam keadaan serong, 45 darjah daripada sudut 90 darjah. Jadi sebab itu saya dapat menulis dengan keadaan huruf Jawi, tahulah huruf Jawi itu dia kan dia ada tebal dan ada nipis. Begitu juga huruf Arab hijaiyah ni dia ada tebal dan nipis. Jadi kalau pen yang tidak mengikut kriteria miring ataupun selanting itu, maka susahlah sikit untuk kita mendapatkan tulisan yang cantik. Jadi wakufron fala ta'sa alal qaumil kafirin. Alal qaumil kafirin. Alal ain. Tengok huruf ain, tarik tu, tarik atas. Tu tanda garis atas, lepas tu ya, dia huruf ain dengan huruf ya ni lebih kurang sama ya, besar dia. Kemudian tarik balik alif. Kita mengikut Quran yang telah kita ambil daripada sumber. Saya ambil daripada Quran, saya ceraikan dia untuk saya mudah pegang. Ini yang dikatakan menyalin Al-Quran. Kita menulis makna menyalin Al-Quran. Kita tidak menulis, kita bukan pakar, bukan hafazan. Kita menulis Al-Quran berdasarkan Quran yang telah dicetak dan diluluskan oleh Majlis Agama Islam bahagian percetakan. Dapat tulisan percetakan badan yang mengesahkan percetakan Al-Quran itu di Malaysia ataupun di mana-mana di Arab Saudi dan sebagainya. Samping itu, semasa kita menulis, sebagai kita tadi, hendaklah kita membaca supaya kita tidak melakukan kesilapan berulang atau meninggalkan huruf-huruf yang sepatutnya kita tulis di atas pena. Baca. Saya dengan jari saya, wa kufran fala ta'sa. Tengok saya tertinggal sini, ta'sa. Kita baca, semak balik. Alal qaumil kafirin. Kita semak semua tanda-tanda baris di atas, baris bawah, tanda sakta atau tanda ni mati. Kemudian okey. Untuk setelah satu ayat tu dia ada dia punya bilangan ataupun bilangan hurufnya, maka untuk membuat bulatan ni saya tidak melukis seperti dalam Quran ni dengan bunganya. Saya mengambil satu kaedah menggunakan alat geografi untuk menulis itu sebagai tanda huruf. Ayat tu ayat nombor berapa? Sini tadi ayat 67, ini adalah 68. Ini huruf 6 dia terbalik macam kalau ni 2 ni 6, 8 itu terbalik itu. 68. Kemudian kita bermula menyambung ayat seterusnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Jadi kita di samping kita menulis, jangan lupa kita baca dengan bacaan yang diajar pada kita, mengikut tajwid yang betul. Al-Quran ni kita tidak boleh menulis suka hati kita dan membuat dia ada dia punya adab-adab menulis Al-Quran. Saya ingin mengingati tuan-tuan, sebelum menulis Al-Quran, kerana pertama adalah kita di dalam keadaan berwuduk. Jadi saya sebelum tadi menulis Al-Quran ni, saya telah mengambil air semayang, saya telah berwuduk, dan tujuannya apabila kita menulis ni kita boleh membacanya. Bagi wanita yang mempunyai keuzuran, semasa keuzuran haid itu tidaklah boleh mengambil inisiatif menulis Al-Quran sebagaimana yang saya tulis, kerana itu adalah satu pantang larang.
tidak dibenarkan wanita yang berada dalam keadaan hadas untuk menulis Al-Quran. Jadi itu peringatan yang saya terlupa nak bagi tahu dari tadi. Jadi itu penting. Ya, okey, kita baca semula. Saya baca semula. Innal ladzi, mana alif lupa itu lam alif, lam atas tanda zain. Kalau tuan-tuan dah lihat, ya yang dibuat oleh dalam yang ditulis, yang dicetak dalam Al-Quran ini pendek, tapi saya panjangkan sebab bagi saya itu adalah satu seni, keindahan, dan saya tak mau huruf terlalu rapat sebab bila rapat itu susah menulis dan susah baca. Jadi saya jarakkan sedikit. Jadi ada perbezaan daripada apa-apa yang tuan-tuan lihat. Bukanlah saya tulis meniru 100% mengikut apa yang dicetak di dalam ni, tapi saya menulis mengikut gaya tulisan tangan saya, mengikut keselesaan saya, supaya tulisan itu menjadi lebih cantik, lebih harmoni dan memudahkan saya. Sebab kena ingat Al-Quran yang saya tulis ini adalah untuk kegunaan saya dan untuk saya hadiahkan kepada orang yang saya ingin sampaikan ataupun institusi yang ingin saya hadiahkan. Jadi saya amat berhati-hati. Contoh lagi satu. Tadi huruf dia pendek, saya tulis panjang. Di sini pula huruf nun lebih besar, lebih panjang, tapi saya menulis dengan bentuk yang kecil dan pendek. Jadi perbezaan tu bukan tidak menjadi masalah. Sebenarnya itu hanya adalah dibandingkan seni menulis Al-Quran itu. Ini seni percetakan, saya seni menulis Al-Quran, tidak ada beza sama ada nun itu kecil atau nun besar. Itu hanya dipanggil dalam ni, style of writing ataupun dia punya typeface dia. Itu juga huruf ha punya. Ini semua perlu dilatihkan, dibuat percubaan berkali-kali sebelum tuan-tuan boleh menulis dengan pena tanpa menulis lakaran asas dengan pensel dan sebagainya. Tapi kalau masih peringkat awal adalah dinasihatkan kita menggunakan pensel, dan di atas belakang pensel itu kita menulis semula dengan menggunakan pen. Tujuannya supaya kita tidak melakukan kesilapan. Sebab maklum saja pen ini apabila telah silap kita menulis atasnya, maka menjadi masalah untuk kita memadam tulisan yang telah salah pada tempatnya ataupun salah ejaannya. Dalam konteks penulisan Al-Quran di atas kanvas ini, saya tunjukkan bagaimana kalau saya silap, saya boleh memadamnya dengan menggunakan contoh. Dikatakan kalau saya kata sekarang ni waw garis di atas, tapi saya tersilap tulis tanda mati atau sukun ni. Jadi saya boleh memadamnya dengan menggunakan mati pisau. Sebab apa? Sebab permukaan kanvas ni telah disaluti dengan lapisan cat yang tebal. Jadi saya boleh kikis permukaan tersebut dan menulis dengan tanda yang betul. Tapi ini tidak boleh berlaku, tidak boleh dibuat di atas permukaan kertas. Kalau dibuat permukaan kertas, dia boleh koyak. Jadi ini hanya berlaku di atas kanvas yang saya sediakan. Tapi bukan semua kanvas. Kalau kanvas tuan-tuan yang tuan-tuan terbeli di kedai,
kedai seni lukis yang diimport, itu pun tidak boleh sebab itu dia dia tidak mempunyai lapisan cat yang tebal. Ini yang canvas ini saya buat sendiri, khusus untuk memudahkan saya menulis dan memadam jika berlaku kesilapan di atas penulisan tersebut. Jadi mari kita lihat, walaupun tak banyak saya menulis pada malam ini. Jadi ma'unzila ilaika min rabbika tu'yanau wa kufran fala ta'sa 'alal qaumil kafirin innal ladzina amanu